Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya akan memulakan pembicaraan kita dengan menceritakan sebuah sedikit berkaitan solat sunat istiqa. Air merupakan nadi penggerak bagi alam semesta ini dan juga makhluk yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Air ibarat roh yang menghidupkan bumi yang mati dan juga membangunkan semua kehidupan yang berada di muka bumi Allah ini. Air juga yang sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT, ia adalah merupakan sumber bagi kehidupan kita. Apabila berlaku musim kemarau ataupun kekurangan air di muka bumi Allah SWT ini, ia bukanlah hanya sekadar musibah ataupun ujian, tapi sebagai teguran buat kita semua untuk menyadari ataupun sedari segala kesilapan yang telah kita lakukan. Salat sunat istiqa ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, iaitu ketika kota Madinah dilanda dengan musim kemarau ataupun musim kekeringan dalam tempoh lebih kurang hampir setahun. Pada ketika itu, masyarakat kota Madinah menyeru ataupun memohon kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Pada ketika itu, Rasulullah mengumpulkan semua masyarakat yang berada di sekeliling kota Madinah untuk bersama berkumpul di Masjid Ghammah, iaitu sekitar 500 meter daripada Masjid Nabawi. Dan selepas saja selesai dilaksanakan solat tersebut, dengan rahmat Allah SWT, hujan pun turun dengan beberapa hari lamanya. Maksud istisqa daripada segi bahasa ialah meminta air ataupun memohon hujan. Manakala daripada segi istilah pula, ia adalah satu cara untuk kita meminta kepada Allah SWT agar diturunkan hujan dan rahmat apabila keadaan manusia sangat memerlukan, iaitu sejarah khususnya pada musim kemarau, dengan cara melaksanakan solat, menunaikan istighfar dengan sebanyak-banyaknya dan bertahmid kepada Allah SWT, dan juga dengan melaksanakan khutbah. Hukum bagi melaksanakan solat sunat istiqa ini adalah sunat muakkad, khusus bagi umat Islam yang mana kawasan mereka dilanda dengan musim kemarau ataupun kekeringan, sama ada bagi mereka yang bermukim kawasan tersebut ataupun yang bermusafir, baik lelaki maupun perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula akan menerangkan berkenaan dengan cara melakukan solat sunat istisqa. Cara paling sederhana, cara paling mudah, iaitu berdoa kepada Allah pada bila-bila masa sahaja yang dikehendaki, dan berdoa selepas rukuk pada rakaat yang terakhir dalam solat fardu dan selepas solat. Dan untuk cara yang paling sempurna sekali dalam melakukan solat sunat istisqa, iaitu imam ataupun penolongnya perlu meminta supaya orang ramai melakukan perkara yang sunat, iaitu bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk meninggalkan kemaksiatan, kemudian bersedekah kepada fakir miskin, dan berpuasa 4 hari berturut-turut. Dan kemudiannya pada hari yang keempat berpuasa, dikehendaki orang ramai keluar ke kawasan lapang untuk melakukan solat istisqa dengan berpakaian sopan dan menutup aurat. Dan disunatkan sebelum memulakan solat melawangkan as-salatul jami'ah. Itu sahaja daripada saya, dan untuk selebihnya saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Iqbal Syafiq bin Masri dan nombor metrik saya 05322. Saya akan meneruskan dengan lafaz niat solat istisqa, iaitu usolli sunatan al-istisqa rak'ataini imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Sajaku solat sunat istisqa 2 rakaat imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya adalah selepas membaca doa iftitah, kita akan bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan diselangi takbir tersebut dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua pula kita akan bertakbir sebanyak 5 kali, dan juga diselangi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya selepas selesai solat, imam akan menyampaikan khutbah sebagaimana khutbah hari raya, dan pada khutbah pertama akan dimulakan dengan beristighfar sebanyak 9 kali, dan pada khutbah yang kedua kita akan beristighfar sebanyak 7 kali. Disunatkan juga untuk membawa kanak-kanak, orang tua dan haiwan ternakan bersama-sama ke kawasan solat. Itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha sukiya rahmatin wa la taj'alha sukiya adab wa la mahkin wa la bala'in wa la hadamin wa la gharq.
اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. Maksudnya, Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran dan bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kegetiran, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang turun lebat di merata bumi, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami dari golongan yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba-Mu dan negara ini telah didatangi kesukaran, kesempitan hidup dan kelaparan. Kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanam-tanaman kami, banyakkanlah susu ternakan kami, turunkanlah kepada kami keberkatan daripada langit, dan tumbuhkanlah bagi kami dari bumi tanaman yang berkat. Hindarkanlah bala bencana daripada kami yang tiada siapa boleh menghindarkannya selain-Mu. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun. Maka turunkanlah hujan yang lebat ke atas kami.